Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, topik yang hangat diperkatakan dan sudah semestinya mengundang pelbagai reaksi masyarakat. Persoalannya, sejauh manakah keberkesanan SPRM dalam menangani segala permasalahan yang timbul? Bersama saya untuk merungkai segalanya. Program transformasi terus diperkukuhkan menerusi pelancaran aspirasi SPRM 2010 yang memberi penekanan dan tumpuan ke atas usaha untuk mengubah persepsi dan mengembalikan keyakinan masyarakat Malaysia dan antarabangsa ke atas keberkesanan SPRM dalam usaha pencegahan rasuah berasaskan 3 teras utama iaitu kebebasan, ketelusan dan profesionalisme. Namun persoalannya, sejauh manakah ia dapat direalisasikan dan dilaksanakan? Bang, boleh interview sikit tak? Apa macam? Okey, I nak tanya tentang rasuah lah. Apa yang you tahu tentang rasuah? Tak tahu. Rasuah? Sikit saja. Saya kira yang macam benda tak boleh settle tapi dia bayar wang tu yang jalan keluar lainnya lah. Okey. You rasa tak baik ni lah. Tak baik Kenapa tak baik? So macam ni kira cara tak baik loh. Macam kasih orang pihak lain tak ada adil. Kira yang orang ada wang boleh settle tapi orang tak ada wang boleh settle lah. Kira tak adil lah. Tak adil lah. Okey, apa yang you tahu tentang SPRM? SPRM tu tak tahu. Boleh tak nak tahu tentang SPRM? Saya tak pandai cakap. Ni apa pendapat jujur ke? Cakap je. I nak tahu you punya sincere opinion. I think government sekarang dia ada macam apa kebocoran lah. So rasuah banyak dekat Malaysia. So kalau macam gejala ni berleluasa, saya rasa macam masa depan generasi akan datang tu dia macam tak ada masa depan lah gitu lah. Okey, kalau tak ada masa depan, okey. Kalau you sendiri, kalau orang offer you something untuk kalau you kerja, you buat decision untuk syarikat, tapi you ada masalah, tapi orang buat bayaran kepada you, adakah you akan bersedia untuk menerima wang ataupun suapan tersebut? Of course tidak lah, sebab saya rasa kalau macam apa tu dia punya result, of course lah, kalau kita mengharap kepada rasuah, kita ambil something untuk dapatkan something, of course dia punya result tu tak bagus lah. Okey, apa yang you faham tentang SPRM, peranan SPRM? SPRM tu dia control apa tu organisation kat Malaysia ni untuk bantras rasuah. Excuse me. Can I have an interview with you about corruption? What do you... Not very good. Okay. Bagaimana melihat peranan SPRM mencegah rasuah di Malaysia ni? Adakah berkesan ataupun macam tak berkesan, ataupun mereka buat kerja sambil lewa ke atau bagaimana? Maknanya dari segi SPRM ni kena tulus lah. Kena tulus dari segi untuk siasatan, tidak kira VIP ke mana-mana ke kelas bawahan ke kelas atasan ke, maknanya kena tulus lah. Apa pandangan anda tentang secara umumnya rasuah di Malaysia? Rasuah di Malaysia ni saya tengok terlalu berleluasa lah. Saya bimbang juga dengan keadaan ini. Kenapa abang kata berleluasa? Saya tengok cara tak langsung dia orang terima juga, yang memberi dan menerima. Dua-dua ada kerja. Itu saja. Daripada temu ramai yang saya perolehi, ramai yang memberi respon positif tentang peranan SPRM, namun terdapat juga respon yang negatif ataupun di sebaliknya. Saya cuba merungkai dan bertemu sendiri dengan pihak SPRM tentang peranan sebenar SPRM. Kewujudan entiti pencegahan rasuah di Malaysia bermula dengan sebuah unit kecil di bawah Jabatan Perdana Menteri JPM yang bertanggungjawab menjalankan aktiviti pencegahan rasuah. Ketika itu, siasatan kes rasuah dijalankan oleh Jabatan Siasatan Jenayah Khas di bawah pasukan polis Diraja Malaysia, manakala pendakwaan kes rasuah pula dikendalikan oleh bahagian pendakwaan Jabatan Peguam Negara.
Kerajaan kemudiannya telah menggabungkan usaha pencegahan rasuah oleh ketiga-tiga agensi itu dengan mewujudkan Badan Pencegah Rasuah pada 1 Oktober 1967. Salam tuan. Berapa? Tuan, bagaimana usaha untuk memantapkan kaki tangan dan bentuk-bentuk latihan yang diberikan kepada kaki tangan SPRM sendiri? Okay. Selepas pegawai-pegawai ini diambil bertugas, lulus kata orang tu sesi di peringkat Suruhanjaya Perkhidmatan Awam, mereka sebenarnya akan ditempatkan di Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia selama 12 bulan, di mana terdapat 2 sesi, iaitu sesi pertama bagi sesi pembelajaran dan juga sesi yang kedua bagi sesi pemantapan dan juga penilaian. Sebelum mereka tamat latihan dan seterusnya akan ditempatkan di bahagian ataupun di negeri masing-masing yang akan ditetapkan kemudian. Pada tahun 2008, Parlimen bersetuju supaya SPRM diwujudkan bagi menggantikan Badan Pencegah Rasuah selaras dengan hasrat masyarakat yang mahukan entiti pencegahan rasuah yang lebih bebas, telus dan profesional. Transformasi dan penjenamaan BPR kepada SPRM bukan sekadar nama semata-mata. Perubahan ini adalah bertujuan untuk meningkatkan kecekapan, keberkesanan, kebebasan dan ketelusan tindakan pencegahan rasuah di Malaysia sekaligus menangkis persepsi negatif terhadap entiti pencegahan rasuah ini yang sebelumnya dianggap tidak bebas dan tidak telus. Saya berpeluang untuk mendapatkan reaksi daripada pihak SPRM sejauh manakah kenyataan ini benar. Kita dapati bahawa rata-rata masyarakat mula meyakini ataupun mengetahui bahawa SPRM ini adalah satu entiti bebas di dalam menjalankan siasatan. Transformasi SPRM dia diberi kepada 2. Satu dari segi struktur organisasi, yang kedua dari segi perubahan operasi. Dari segi strukturnya kita lihat bahawa sistem accountability kita, di mana kita dipantau oleh hampir 50 orang luar, orang bebas yang memantau memastikan bahawa kerja-kerja yang dibuat oleh SPRM adalah kerja-kerja secara bebas. Tindakan kita tindakan bebas. Tindakan kita tidak memilih bulu. Tindakan kita berdasarkan undang-undang yang ada. Tidak kira siapa yang dituduh, apabila ianya disiasat, kita akan menggunakan kaedah siasatan yang sama kepada semua orang. Itu dah mula menampakkan bahawa transformasi struktur ini telah berjalan ataupun mendatangkan hasil. Kerana entiti ini sentiasa memantau kerja-kerja kita. Ada daripada NGO, ada daripada bekas hakim, bekas anggota penguatkuasaan, daripada badan-badan profesional misalnya, ahli-ahli akademik. Mereka ini mewakili masyarakat. Ini adalah borang soal selidik yang akan saya serahkan kepada orang ramai untuk mengenal pasti sejauh manakah penerimaan orang awam terhadap peranan yang dimainkan oleh SPRM melibatkan 3 teras utama, iaitu kebebasan, ketelusan dan profesionalisme SPRM itu sendiri. Adakah abang sedar dengan kewujudan SPRM di Malaysia? Ya atau tidak? Ya. Memang ada. Adakah SPRM mempunyai elemen yang dinyatakan ini? Kebebasan, ya atau tidak? Kebebasan. Ya. Ketelusan bagaimana? Saya rasa kan dia macam tak ikhlas dia. Tak telus. Okey. Okey, dari segi profesionalisme, adakah mereka profesional melaksanakan kerja-kerja memanfaatkan rasuah? Maksud sekarang okeylah. Okey, profesional. Okey, sekiranya abang mengesyaki apa-apa yang berlaku melibatkan kes di bawah SPRM, anda akan membuat laporan. Ya. Ya, okey. Kenapa abang rasa nak buat laporan ni?
Kerana kalau dah buat seseorang sudah buat salah, kita mesti lapor kepada SPRM lah. Saya akan buat laporan. Tengok macam mana. Tengok keadaan Suruh kadang macam tu. Mana lebih banyak bertemu dengan masyarakat awam lah. Yalah. SPRM ni kena mendekati rakyat. Dan macam jabatan kerajaan lain jugalah. Dia dekat dan macam mana terangkan kepada masyarakat macam mana rakyat perlu membuat laporan begini macam mana. Mungkin dia kena turun padang lah. Turun padang Turun padang. Kepimpinan Suruhanjaya telah menubuhkan unit transformasi yang merangka Pelan Strategik 2011-2013. Pelan ini memberi penekanan 4 keberhasilan sasaran iaitu pengurusan siasatan yang efektif, pencegahan dan pendidikan yang efektif, memelihara keyakinan dan membina kapasiti, serta kapabiliti modal insan. Sebanyak 50 set borang soal selidik tentang profesionalisme SPRM telah diserah dan dijawab oleh penduduk di kawasan bandar khususnya di Kuala Lumpur, dan saya akan menghantar 50 lagi borang soal selidik kepada penduduk di kawasan luar bandar, dan satu konklusi akan diperolehi berdasarkan 100 borang soal selidik yang melibatkan penduduk bandar dan juga penduduk di luar bandar tentang profesionalisme SPRM dan peranan mereka. Jawatan Kuasa Eksekutif Transformasi JET ditubuhkan bagi mengkaji struktur keseluruhan, mengkaji sistem dan operasi sedia ada SPRM, menilai dan melaksanakan cadangan penambahbaikan berdasarkan laporan Suruhanjaya Diraja, melaksana dan memantau reformasi struktur barisan pengurusan, membangunkan hala tuju pembangunan modal insan SPRM, memperkembangkan keupayaan penyiasatan perakaunan forensik, mendefinisikan semula usaha SPRM dalam mengenal pasti kelemahan dan menyediakan cara-cara pembaik pulihan serta-merta dalam meningkatkan kualiti operasi SPRM secara keseluruhan. JET telah memainkan peranan penting dalam memandu PMO operasi, modal insan dan pencegahan. PMO operasi telah mengambil masa 18 bulan untuk merangka strategi pelaksanaan, manakala PMO modal insan telah memainkan peranan melengkapkan usaha PMO operasi yang memberikan tumpuan kepada siasatan dan perisikan. Bagi membolehkan setiap pegawai dan warga kerja memahami dan menerima pelaksanaan program transformasi, pengurusan juga telah mengadakan pelbagai usaha bagi menerangkan strategi dan objektifnya. Kesemua 100 borang soal selidik telah diisi oleh orang ramai yang saya temui dan kita akan ketahui hasilnya nanti. Rata-rata jawapan daripada orang ramai melalui borang soal selidik yang saya edarkan, mereka amat menginginkan SPRM mengamalkan konsep profesionalisme yang jitu. Dan bagaimanakah SPRM menterjemahkan konsep profesionalisme itu melalui kacamata mereka sendiri? Assalamualaikum. Oh, Waalaikumsalam. Cik Imran. Oi, aku nampak kau main daripada tadi. Hebat betul lah. Nak jadi hebat, kena selalu praktis, Cik Imran. Oh, ya ke? Ini aku bawa set golf yang aku janjikan kat kau. Kau boleh tengok. Ini lebih daripada apa yang saya minta ni. Tengok. Terbaik ni. Okey, saya tengok. Kita nak brand dia. Ini lebih baik daripada apa yang saya minta. So, terima kasih Encik Imran. So, Encik Imran jangan risau. Tender syarikat Encik Imran akan berpanjangan. SPRM dalam ke arah kita lebih profesional dalam penyiasatan kita. Antara lain tindakan yang kita telah ambil ialah kita menambah baik dari segi turut penyiasatan kita. Yang mana kita menggunakan teknik yang dinamakan MTI atau Managing Team Based Investigation ataupun
penyiasatan secara berpasukan. So dalam di bawah MTI ini kita wujudkan satu bentuk bilik gerakan operasi yang singkatan namanya ialah bilik BCOS. Di mana satu kes tu apabila kita telah mulakan penyiasatan, maka semua pegawai-pegawai yang terlibat dalam penyiasatan itu akan ditempatkan dalam bilik BCOS ini. Dan dalam bilik BCOS ini segala pemusatan penyiasatan, segala keterangan-keterangan yang telah diperolehi dikumpulkan di situ. So penyiasatan akan lebih nampak lebih berkesan dan hasilnya adalah amat baik. Salah satu daripada transformasi yang kita jalankan dalam penggunaan MTI ini ialah kita juga menggunakan VIR ataupun mengambil penyataan menggunakan video interview recording dinamakan cara ringkasnya. Bolehkah kamu terangkan bagaimana kamu berkenalan dengan Encik Zafran Abbas? Saya kenal Encik Zafran Abbas sebab dia eksekutif syarikat Jutajaya Sdn Bhd kan. Saya kenal pun sejak tahun 2012. Itu pun sebab urusan kerja, pasal kontrak selenggara bangunan Jutajaya kat Jalan Seruling tu. Tapi itulah tuan, saya tak adalah close sangat dengan dia. Cuma pernah jugalah sekali dua meeting macam tu. Okey Cik Imran, selain daripada Encik, adakah sesiapa daripada syarikat ataupun keluarga kamu yang mempunyai urusan dengan Encik Zafran Abbas? Setahu saya, pekerja ke, keluarga saya ke, memang tak ada urusan dengan Encik Zafran tu. So dalam kita mengambil menggunakan teknik ini, mengambil rakaman percakapan, menggunakan video, pertama dia akan merekodkan keterangan dengan lebih baik dan boleh diterima di mahkamah. Yang kedua, kita mengelakkan daripada sebarang isu-isu atau tomahan-tomahan daripada mana-mana pihak terhadap pegawai SPRM. Mestilah ada untuk kau kan. Okay, alright, Roger. Cukup. So, Encik Imran jangan risau. Kontrak tender syarikat Encik Imran tu, insya-Allah boleh sampai bila-bila. Okay. Zafran, kami daripada SPRM. Anda telah melakukan jenayah rasuah. Itu tak benar. SPRM menjalankan tugas dengan profesional. Dan kita saya ingin menekankan bahawa siasatan yang kita buat ni adalah untuk rakyat, untuk orang ramai. Kami dibayar gaji, dibayar oleh pembayar cukai untuk menjalankan tugas. So apa yang kami buat ni bukanlah untuk kepentingan SPRM, tapi untuk kepentingan masyarakat. So apabila kita cakap pasal masyarakat di sini, kita akan melayan sesiapa saja yang kita siasat dengan adil. Jadi isu-isu ketidakadilan, isu-isu tentang kekerasan terhadap mana-mana orang ditangkap adalah tidak timbul. So kalau lihat pada statistik kita 2011 hingga sekarang, saya boleh katakan sifar kekerasan ataupun ketidakadilan dari orang-orang yang ditangkap atau disiasat oleh SPRM. Apa yang telah diperkatakan tadi jelas menunjukkan kredibiliti dan kesungguhan SPRM melaksanakan tanggungjawab penuh dedikasi. Tiada unsur berat sebelah dan diskriminasi sepanjang melaksanakan amanah yang telah diberikan. Program transformasi SPRM dilaksanakan bagi mengukuhkan strategi operasi pencegahan rasuah, pengurusan berkesan modal insan dan meningkatkan usaha mencegah rasuah. Sejauh manakah keberkesanan strategi ini dalam kalangan masyarakat? Assalamualaikum tuan. Ada wartawan nak temu dengan tuan. Terima kasih. Baik, alhamdulillah. Kita mensasarkan pelbagai fokus target berdasar kepada dapatan kajian yang kita buat. Dilihat dari segi keberkesanan yang kita kaji ialah kefahaman masyarakat. Ada dua bentuk kefahaman yang kita tengok, iaitu terhadap maklumat umum dan maklumat khusus. Kefahaman masyarakat mengenai maklumat umum, mengenai peranan dan tanggungjawab SPRM, mengenai kesalahan, mengenai bahaya rasuah adalah amat baik. Walau bagaimanapun, maklumat khusus, yakni mengenai undang-undang, mengenai kuasa dan tanggungjawab, mengenai peranan SPRM, peranan jawatan kuasa masih belum begitu kukuh, mengakibatkan kadang-kadang timbulnya
persepsi tidak betul, persepsi negatif terhadap SPRM. So, unit pendidikan masyarakat bertanggungjawab untuk menyebarluaskan mesej, bukan saja mesej anti rasuah, yang lebih penting sebagaimana nama bahagian itu sendiri, pendidikan masyarakat, iaitu kami perlu mendidik masyarakat. Sememangnya SPRM telah melakukan pelbagai usaha transformasi yang menyeluruh seiring dengan penubuhan SPRM pada 1 Januari 2009. Di mana perubahan berlaku bukan sekadar penjenamaan semula BPR, tetapi perubahan turut melibatkan rombakan struktur untuk meningkat dan menjamin keberkesanannya sebagai agensi pencegahan rasuah negara. Bukan itu sahaja, SPRM telah mencapai pelbagai siri kejayaan tidak sahaja di peringkat nasional, malah di peringkat global. Buktinya, Malaysia menjadi tuan rumah kepada persidangan IACC yang berlangsung di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya, PICC Putrajaya. IACC merupakan pertemuan pencegahan rasuah yang terbesar dan disertai pakar-pakar terkemuka pelbagai jurusan dari seluruh dunia. Platform ini juga digunakan oleh pelbagai negara untuk berkongsi maklumat terkini mengenai kemajuan dan cabaran dalam usaha memerangi rasuah. Persidangan anti rasuah antarabangsa IACC kali ke-16 ini telah berjaya dalam mencapai matlamat bagi memerangi jenayah rasuah dengan lebih berkesan. Harapan saya adalah merupakan harapan memenuhi harapan rakyat dan juga stakeholder yang mempunyai keperhatianan ke atas isu rasuah di dalam negara ini. Kepada pegawai-pegawai SPRM, saya mengharapkan mereka meneruskan prinsip iaitu menjalankan siasatan tanpa mengira siapa. Ketegasan, ketulusan di dalam siasatan mesti mengekalkan etika kita siasat tanpa rasa gentar. Yang kedua ialah pengharapan saya kepada orang ramai itu sendiri. Kerana tidak akan ada kes yang boleh diselesaikan, tidak ada kes yang boleh dicapai dengan baik keputusannya, melainkan orang ramai bekerjasama dengan kami. Pegawai SPRM kita ni yang seramai lebih kurang dalam 900 pegawai penyiasat sudah tentu tidak boleh tahu banyak kes yang ada di negara ini, melainkan masyarakat sendiri memberi kita maklumat-maklumat yang baik kepada kami. Kepada pendakwaan kita juga berharap bahawa dalam kes-kes rasuah tidak ada pemilihan ataupun dalam bahasa Inggerisnya selective prosecution. Siapa yang salah mestilah dibawa ke pengadilan. Kes mesti berasaskan kepada merit kes tersebut. Kepada hakim ataupun kehakiman, kita berharap kes-kes SPRM diadili dengan keadilan, iaitu mendapat pengadilan yang mereka yang melakukannya dibawa kepada kehakiman dan sabitan dan beri pengajaran kepada masyarakat. Harapan saya kepada agensi-agensi kerajaan dan juga sektor swasta. Agensi kerajaan di sini termasuklah kepada jabatan-jabatan kerajaan yang banyak berurusan dengan masyarakat dan mereka haruslah ke depan dalam untuk memutus rasuah. Begitu juga pihak swasta terutama sekali melibatkan perbankan dan juga GLC. Kedua-dua agensi swasta ini adalah agensi yang berkait rapat dengan masyarakat dan mereka juga diberi tanggungjawab oleh masyarakat untuk melaksanakan pembangunan. Kepada orang yang membuat undang-undang ataupun legislator, ahli-ahli yang berada di parlimen misalnya, saya minta mereka memastikan bahawa kebebasan ini dijaga. Sekiranya kebebasan ini tercela, ubah undang-undang, ubah peraturan. Kerana mereka adalah pemegang amanah daripada rakyat dan rakyat menghendaki SPRM ini sebagai satu agensi yang bebas. Kerajaan sekarang yang ada sekarang ini mempunyai political will yang tinggi yang membolehkan SPRM menjalankan tugasnya dengan lebih berkesan. Sebenarnya semua pihak mempunyai peranan dan harapan saya adalah harapan mereka.